pada satu minggu itu mereka juga harus selain daripada mengajar pada pelajar kumpulan A, mereka juga harus belia tentu saja walaupun pelajar kumpulan B melakukan self learning di rumah masing-masing, tetapi tentu saja mereka akan terus berhubungan dengan guru apabila mereka berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jadi sudah pasti perkara pertama yang akan menjadi topik perbincangan di kalangan guru-guru adalah beban tugas mereka akan bertambah berlipat kali ganda dalam tempoh pelaksanaan penggiliran ini. Sebab itu saya lebih cenderung untuk melihat penggiliran ini walaupun dia keputusan yang tepat, penggiliran ini tidak dilakukan berasaskan kelas tetapi berasaskan tingkatan ataupun darjah. Bermaksud pada minggu ini pelajar ataupun murid-murid tingkatan 5 misalnya datang ke sekolah, manakala murid-murid tingkatan lain tidak hadir ke sekolah. Jadi kita dapat lihat kita masih boleh mencapai 50% kehadiran ke sekolah, tetapi hanya kelompok-kelompok ataupun pelajar-pelajar berasaskan tingkatan saja. Jadi kalau kita dapat melakukan itu, kita dah tahu bahawa guru masih kekal dengan beban tugas yang lama. Mereka perlu mengajar pelajar satu kelas yang sama sekali jalan, sekali terus, dan mereka boleh tidak perlu melakukannya berulang kali, iaitu pada minggu-minggu yang lain, topik yang sama. Jadi mungkin itu akan menjadi satu topik yang sangat panas lah di kalangan guru-guru. Saya juga telah menerima banyak pesanan ringkas daripada guru-guru yang nampaknya tidak begitu berpuas hati dengan format itu. Doktor, tapi kalau saya dapat mencegah sikit doktor di situ, bagaimana kita melihat benar ialah perkara baru diumumkan dan saya pasti ianya banyak juga SOP dan juga cara pelaksanaan yang akan diterangkan kemudian. Dan apabila kita lihat kepada penggiliran ini juga mungkin tidak secara menyeluruh kerana ini masih lagi pada peringkat awal di fasa 4 sahaja. Tetapi bagaimana penggiliran ini dapat menjawab keresahan mengenai situasi dan juga suasana yang selamat untuk para pelajar kembali ke sekolah, pertama. Keduanya, dapat juga menyelesaikan masalah PDPR. Contohnya selama ini kita ada rungutan bahawa apabila kita buat PDPR semata-mata, pelajar tertinggal dari berbanyak aspek dan tidak dapat bertemu dan juga bertanya kepada guru. Bagaimana kita melihat ini adalah titik tengah yang boleh menyelesaikan masalah-masalah tertunggak sejak setahun yang lalu? Pada pandangan doktor bagaimana? Baik, saya fikir isu sekolah selamat ini kita belum mendapat kenyataan lah bahawa format ataupun pendekatan yang kita buat ini boleh dijamin sekolah itu benar-benar selamat. Kita hanya boleh mengambil semua langkah-langkah untuk meningkatkan SOP, memastikan penjarakan fizikal dan melakukan semua perkara-perkara yang boleh mencegah kita daripada berlakunya jangkitan di sekolah. Tetapi tidak ada satu jaminan yang boleh kita diberikan bahawa perkara itu tidak berlaku. Sebab pengalaman kita pada bulan April yang lalu, walaupun SOP-nya sudah disiapkan dan sebagainya, tetapi kes-kes penularan tetap berlaku. Jadi pada saya tempoh antara bulan Oktober ini, 3 Oktober sehingga hujung tahun ini adalah waktu di mana kita lebih kepada cuba jaya. Kita cuba untuk memastikan tidak berlaku kes, tapi jika berlaku penularan maka itu sesuatu yang mungkin malang telah berlaku pada sistem pendidikan kita. Keluarkan laporan tahunan PPPM 2013-2025. Di dalam laporan mereka, laporan tahunan yang telah dikeluarkan itu telah menunjukkan bahawa pelaksanaan PDPR telah meningkatkan prestasi pelajar bukan sahaja dalam SPM 2020 tetapi juga hasil daripada kajian yang telah mereka lakukan, KPM lakukan, cerapan yang telah mereka lakukan menunjukkan bahawa berlaku peningkatan yang baik kepada pelajar-pelajar. Mungkin penonton-penonton boleh merujuk laporan ini untuk mengesahkan bahawa KPM sendiri telah membuat perakuan bahawa pelaksanaan PDPR itu telah memberi kesan yang baik kepada sistem pembelajaran pelajar. Jadi pada saya, Zul, sebenarnya mungkin apa yang telah disampaikan oleh Menteri Keadaan ini adalah satu tindakan yang kalau kita melihat kepada rasionalnya itu adalah untuk membawa kembali pelajar-pelajar ke sekolah. Tetapi kita juga harus memikirkan soal-soal yang lebih mendasar, itu isu-isu kesihatan dan juga keselamatan pelajar-pelajar kita. Jadi betul, saya setuju dengan Yang Berhormat Menteri bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan pengoperasian pembukaan sekolah ini berjalan dengan baik.
wujud tak kekeliruan? Sudah pasti pertanyaan yang muncul di laman media sosial dan juga komunikasi bersama Dr. Anwar secara peribadi ialah bercerita mengenai kekeliruan. Jadi bagaimana kita dapat selesaikan masalah komunikasi ini terlebih dahulu? Kerana begitu banyak perincian yang perlu kita fahami dan ini berbeza antara satu lokaliti dan juga satu kategori dan satu kategori yang lain. Justru apa yang perlu dilakukan oleh KPM dalam masa yang terdekat sehari dua seminggu ini supaya diskusi dan naratif itu tidak terherut ke arah lain pula diskusinya. Ya, betul. Kalau kita dengar hampir 1 jam 15 minit Yang Berhormat Menteri Kanan telah memberikan taklimat beliau, ini menunjukkan persiapan yang telah mereka lakukan. Mereka nampaknya cukup berhati-hati. Saya gembira melihat sasaran ataupun pengumuman itu memang bersasar. Setiap kumpulan pelajar telah dimaklumkan mengikut pasal-pasal dan sebagainya. Tetapi tentulah saya percaya selepas ini KPM akan mengeluarkan lebih banyak infografik, maklumat-maklumat yang telah dipermudahkan untuk diketahui oleh ibu bapa. Pada saya, kita memerlukan sedikit masa untuk ibu bapa menghadam semua maklumat-maklumat yang telah diberikan.